Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi hari ini kita akan sambung untuk pembelajaran pendidikan teras Islam bagi tahun 6. Untuk hari ini kita akan masuk kepada bahagian akhlak. Kita tengok tajuk 1 untuk bahagian akhlak ialah nasihat, menasihati dan adab-adabnya. Jadi, kamu boleh tengok di buku teks muka surat 76. Di buku teks ini dia lebih mendalamlah. Okay, kalau di slide ini cikgu hanya berikan yang cikgu dah simplekan dia. Okay, yang cikgu dah ringkaskan. Jadi kalau kamu tengok di buku teks, okay, dia ada ayat Al-Quran dan juga ada hadis. Jadi kita tengok dulu di buku teks muka surat 76. Okay, ada ayat Quran di situ, surah Al-Asr. Okay, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Okey, jadi terjemahan dia, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, dan nasihat menasihati pada kebenaran, nasihat menasihati pada kesabaran. Okey, jadi dalam Al-Quran pun dah sebut tentang nasihat menasihati. Jadi nasihat menasihati ni adalah benda yang sesuatu yang baiklah. Jadi nasihat menasihati adalah sangat penting dalam pembentukan seseorang tu. Pembentukan umat yang cemerlang. Dia satu sifat peribadi yang cemerlang lah, yang terbilang. Kemudian kita tengok kepada hadis. Okey, kita tengok terus terjemahan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu nasihat. Para sahabat pun bertanya, untuk siapa? Baginda menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin umat Islam dan untuk umat Islam keseluruhannya. Okey, jadi ditulis dalam hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah menerangkan bahawa nasihat itu adalah bagi Allah, yang bermaksud setiap orang wajib beriman kepada Allah, tunduk dan patuh mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya serta mensyukuri nikmat pemberiannya. Okey, maksudnya di sini memberi nasihat, kita menasihat orang ni adalah satu kewajipan bagi kita, wajib bagi kita. Apabila kita nampak sesuatu kemungkaran yang berlaku, sebabnya kita umat Islam ni wajib beriman kepada Allah. Jadi bila kamu nampak sesuatu kemungkaran tu, kamu wajib untuk menasihati. Tak kira lah adik-beradik kamu ke, kamu nampak kawan kamu ke buat apa-apa yang dimungkari, apa-apa kemungkaran, kamu wajib untuk menasihati. Baiklah, seterusnya kita tengok pula adab ketika memberi nasihat. Jadi memberi nasihat ni pun kita ada adabnya, bukan suka-suka hati kita pergi terus nasihat yang dengan cara marah ke apa, tak. Okey, nasihat tetap ada adab-adabnya. Okey, kita tengok yang pertama, ada adab memberi nasihat. Yang pertama, hendaklah memberi nasihat dengan kata-kata yang lembut. Bila kamu nak beri nasihat kepada sesiapa pun, kamu mestilah berkata dengan perkataan yang lembut. Kamu bercakap pun biar lembut. Jangan bila kamu tengok, contoh kamu tengok adik kamu pukul kucing kan. Dia marah, contohlah dia marah kucing tu sebabnya ambil ikan ke. Okey, adik kamu pukul. Kemudian kamu datang kat dia, kamu pun marah-marah dia. Kamu cakap, kau ni tak boleh lah pukul kucing macam tak boleh. Kamu pun bila nak nasihat orang, kamu kena nasihat dengan cara yang lembut. Yang baik, cakap adik kita tak boleh buat macam ni. Kita cakap lembut-lembut. Kita jangan terus kita pula yang nak marah orang tu, okey? Itu tak elok lah. Okey, itu bukan adabnya lah. Okey, kemudian yang kedua, memberi tunjuk ajar yang menyenangkan. Bila kita nak nasihatkan orang, kita sendiri kena bagi tunjuk ajar yang menyenangkan. Bukan kita kita sekali buat perangai tu, kita nasihat orang tapi kita sekali buat
benda yang tak elok tu. Okey, jangan sesekali kita tunjukkan perkara yang sama je. Maksudnya perkara yang sama tu, contoh awak nasihat dia sebabnya dia suka buang sampah merata-rata. Tapi sebaliknya dia pun selalu nampak awak buang sampah merata-rata. Macam tu lah. Okey, kemudian yang ketiga, nasihat hendaklah disampaikan dengan hikmah. Maksudnya sesuai dengan tempat dan waktu lah. Jangan pula, contohlah awak nampak tadi dia ambil barang kawan kan, ambil barang kawan tak minta izin. Kamu pun dekat tandas kamu cakap kat dia, Ahmad, awak kan sepatutnya tak boleh. Awak pun tak boleh lah. Okey, tak boleh beri nasihat dari tandas. Maksudnya awak carilah tempat yang sesuai. Awak pergi dekat dia dalam kelas ke, ataupun contoh kalau dia tengah duduk-duduk ke, barulah awak datang, sapa dia, kemudian cakap elok-elok. Ahmad, kita tak boleh buat macam ni. Ahmad, kita tak boleh ambil barang orang sesuka hati, kita kena minta izin. Itu contohnya lah. Bukannya kamu nampak dia dekat tandas, kamu terus pergi dekat dia, terus tegur dia waktu tu. Tak boleh. Okey. Seterusnya, mendoakan supaya Allah membuka hati orang yang tidak menerima nasihat. Jadi, contohlah kita dah bagi nasihat banyak dah. Banyak kali dah kita bagi nasihat dekat orang tu. Tapi dia masih degil, masih tak nak dengar, masih buat lagi perkara yang sama. Okey, kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah, kita minta, Ya Allah, tolong lembutkan hati kawan aku ni. Ya Allah, tolong lembutkan hati kawan aku. Jangan bagi dia mencuri lagi. Jangan bagi dia pukul haiwan. Jangan bagi dia membuli kawan yang lain. Kita doa pada Allah. Sebab Allah ini maha mendengar. Kalau kita dah tak mampu sangat nak nasihat, sebab bila kita nasihat dia tak dengar, kita berdoa. Okay, itu adalah salah satu caranya. Okay, dan yang terakhir adalah memberi nasihat tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Asalkan nasihat kita tu nasihat yang betul lah. Jangan kita, kamu cakap, contohlah awak nasihat dekat ketua kelas kan. Awak cakap, kita tak boleh menjerit macam ni. Lepas tu dia pun marah. Awak siapa? Saya siapa? Awak cuma pelajar biasa je. Saya ketua. Tak boleh lah. Okay, kita kalau contoh maksud tak boleh cikgu tu, ketua tu tak boleh lah macam tu. Maksudnya bila nasihat tu, orang nak nasihat tu tak kira pangkat ke, tak kira kedudukan. Sebab kita ni sama je, kita manusia sama je semua. Janganlah bila contoh awak rasa awak dah tinggi lah, awak ni ketua kelas kan. Awak rasa awak je yang betul. Tak. Jadi sesiapa pun boleh nasihat dekat diri awak. Tak kira lah penolong ke, ketua kebersihan ke, ataupun kawan-kawan yang lain ke. Sesiapa nasihat pun kita kena dengar. Kita kena ambil apa yang dia berikan. Asalkan benda yang disebut tu betul. Jangan pula benda yang disebut tu salah, awak pun bolehlah saya ikutlah. Taklah. Okay, yang penting benda yang disebutkan itu adalah benar. Okey, jadi kalau kamu tengok di dalam buku teks, muka surat 77, okey, ada satu dalil ayat Al-Quran lah. Okey, jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Okey, maksudnya dekat sini, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau takut. Okey, jadi dalam ayat Quran pun dah sebutkan, okey, berbicaralah dengan kata-kata yang lembut. Maksudnya awak nak menasihat orang ni, awak kena cakap dengan kata-kata yang lembut. Tak boleh kasar-kasar. Sebabnya kalau awak bercakap kasar pun, tak semestinya orang tu akan dengar. Lagilah dia tak nak dengar. Okay, contohlah tiba-tiba awak marah-marah dia kan. Kita nak, niat kita nak nasihat. Tapi awak guna bahasa yang kasar, awak marah-marah dia. Dia pun tak jadi nak terima teguran awak. Sebab tu kita kena bercakap dengan kata-kata yang lembut.
InsyaAllah bila kita niat betul kita nak nasihat, kita bercakap dengan kata-kata yang lembut, insyaAllah dia pun akan terima nasihat kita, akan terima teguran kita. Okey, seterusnya muka surat 78. Hikmah ataupun faedah memberi nasihat kepada orang ataupun mengamalkan nasihat menasihati. Jadi di dalam buku teks terdapat 5 poin. Tapi di slide ini cikgu hanya letakkan 4 poin sahaja. Okey, kita tengok poin yang pertama, hidup dalam keadaan aman dan selamat. Jadi perbuatan nasihat menasihati akan membolehkan umat Islam hidup dalam keadaan aman, selamat, beruntung dan berjaya. Cuba awak fikirkan kan, awak nasihat kawan awak, contohlah kan awak nasihat dalam keadaan yang lemah lembut, yang baik, awak bertutur elok sangat, sopan sangat. Jadi dia pun terima. Dia terima dengan hati yang terbuka. Dia pun perlahan-perlahan dia berubah. Jadi kita pun rasa seronok bila tengok orang berubah, kita nasihat orang berubah. Jadi keadaan itu akan menyebabkan suasana kita bertambah aman. Contohlah sebelum ni dia kuat mencuri, contoh sebelum ni si A ni dia kuat mencuri. Si B ni dia nasihatkan si A. Dan selepas dia dah nasihat, si A ni pun mula untuk berubah. Jadi bila dia dah start untuk berubah, kamu tak ada rasa dah. Orang ni asyik cakap barang dia hilang, orang ni asyik cakap barang dia hilang. Jadi hidup kamu, orang sekeliling kamu pun akan lebih aman. Yang kedua, kita tengok mengatasi sifat pelupa manusia. Ia dapat mengatasi lah, contoh awak ni pelupa kan. Awak ni kuat sangat lupa. Kawan awak pun duk cakap nasihat awak macam ni kan. Dia pun duk ingatkan awak, kita jangan macam ni. Jadi ia dapat membantulah, membantu walaupun sikit, tapi ia tetap dapat membantu mengatasi sifat pelupa manusia ni. Sebab manusia ni sifat pelupa dia tu kuat. Jadi bila kita amalkan benda yang baik, insyaAllah perkara yang baik juga yang akan datang kepada kita. Yang ketiga, dapat mengawal manusia daripada melakukan perkara mungkar. Ini yang paling kita nak sangat kan. Kita dapat mengawal. Kita tak boleh halang sepenuhnya. Tapi insyaAllah kita dapat mengawal walaupun sikit. Daripada melakukan perkara yang mungkar. Contoh macam tadilah. Yang si B ni dia nasihat yang A ni jangan mencuri. Mencuri tu perbuatan yang dosa semua. Jadi walaupun mungkinlah dia tak berubah banyak. Dia berubah sikit tapi tetap dia berubah. Kita dapat mengawal. Mengawal kawan kamu ni daripada melakukan perkara yang mungkar, yang dilarang. Dan yang terakhir adalah orang yang menasihat dan menerima nasihat mendapat pahala. Jadi awak yang menasihat dan awak yang menerima tu, dua-dua dapat pahala. Untung kan? Dua-dua dapat pahala. Kamu jangan cakap, jangan pula cakap, cikgu saya dah nasihat dia tapi dia tak dengar. Mesti saya tak dapat pahala kan? Tak. Walaupun kamu nasihat dia tak dengar, contohlah kamu nasihat dia tak dengar, kamu masih mendapat pahala sebab kamu menasihat dia dan kamu berusaha untuk membawa dia ke jalan yang benar lah, ke jalan yang lebih baik, ke arah benda yang baik. Itu terserah pada dia lah, dia nak dengar ke tidak. Tapi kalau dia mendengar, dia sekali yang mendapat pahala, kamu dan dia. Orang yang menasihat dan orang yang menerima nasihat, dua-dua dapat pahala. Baiklah, jadi itu sahaja untuk pembelajaran pendidikan teras Islam kita pada hari ini. Jadi apa yang cikgu sampaikan, cikgu harap kamu dapat praktikkan dalam diri kamu. Cuba untuk praktikkan sifat nasihat menasihati antara satu sama lain. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.